Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Kita akan berusaha dengan hati yang bersih. Kalau kita maafkan orang lain, maka pertama Allah akan tingkatkan darjat, kedua Allah akan beri ganjaran, ketiga Allah akan bersihkan hati. Bukan dengan dendam atau membalas dendam kita akan dapat lebih. Kalau kita dendam dan tidak maafkan, maka perasaan ini akan tersimpan dalam hati, dan hati kita akan jadi lebih buruk. Hati akan kotor dan lahir benci pada orang itu. Lama-lama akan jadi musuh. Orang seperti ini dalam usaha agama akhirnya akan terlibat dengan fitnah. Berusaha agama tapi akibatnya adalah fitnah. Kerana sifat tidak maafkan, lama-lama jadi busuk dalam hati dan akhirnya terlibat dalam fitnah. Jadi untuk menyelamatkan kita, apabila berlaku kesilapan, kita cepat-cepat maafkan dan bersihkan hati kita. Kata seorang sahabat dalam suratnya kepada Umar radhiyallahu anhu, umat akhir zaman pada zahirnya mereka nampak seperti kawan, tapi dalamnya mereka adalah musuh. Kita kena selamatkan diri kita dari keadaan ini. Caranya adalah kita kena sentiasa maafkan, dan kita kena ada tolak ansur. Dalam usaha ini kita akan dapat meningkat dan wujudkan kasih sayang. Seorang Hadraji Nizamuddin Syekh Abdul Wahab berkata, Allah SWT perintahkan dalam keluarga kita sendiri, kita kena ada tolak ansur dan maafkan antara satu sama lain. Kalau kita tak buat ini, maka rumah tangga kita akan jadi macam kehidupan neraka. Kita buat usaha ini dengan pertama, hati yang bersih, kedua, memaafkan, ketiga, dengan cara yang betul. Bila cara betul, baru akan dapat hasil yang betul, maka usaha ini akan jadi maju. Syaitan sentiasa usaha supaya usaha kita tidak meningkat. Dia usaha supaya usaha kita tidak akan meningkat, syaitan ni. Dan sekali usaha kita jadi rosak, syaitan akan masuk dalam kalangan orang-orang buat kerja agama, dan dia akan lepaskan beberapa perkara. Pertama, perasaan benci. Kedua, bermusuh-musuhan. Apa pertama syaitan kata? Syaitan akan letakkan sangka buruk antara orang-orang yang buat usaha agama. Bila ada sangka buruk, kita tak akan dapat bantu-membantu antara satu sama lain. Bila sama kita tiada bantu-membantu, itu tanda ada penyakit sangka buruk. Ini adalah kerja syaitan. Kedua, semua syur dia, orang lain tak akan terima. Kadang-kadang usaha dia akan dihalang. Ini kerana ada sangka buruk. Kerana orang buat usaha agama, syaitan sentiasa kacau dengan sangka buruk ini. Ketiga, kemudian di kalangan kita akan mula cari kelemahan orang lain. Bila kita tengok kelemahan orang lain, maka kita akan jadi nampak kebaikan yang ada padanya. Mula sangka buruk, cari kelemahan, kita akan ceritakan kelemahan orang lain. Dia mengumpat pula, dia bisik supaya mengumpat. Umpat je orang lain, umpat mana. Maulana Yusuf rahmatullah berkata, Maulana Yusuf ni dia kata, bila dalam kehidupan orang Islam ada mengumpat, maka kesan yang mula-mula ialah hati mereka akan berpecah. Mereka tidak akan dapat menyatukan hati mereka. Ini adalah musibah atau satu azab yang besar. Mahul kita adalah mahul agama, suasana agama. Untuk dapatkan hati yang bersih, kita kena duduk dalam mahul yang bersih, suasana yang bersih. Kalau suasana ini telah rosak dengan sangka buruk dan mengumpat, kita kena usul dengan cara yang baik, dengan ziarah dan bermaaf-maafan. Kalau tiada kesan, kita kena diam. Jangan kita ceritakan perkara ini pada orang lain, kerana kalau kita ceritakan ini jadi mengumpat dan akan jadi bertambah besar. Kerana kalau kita ceritakan kepada orang lain, macam mana cerita benda ni pada orang lain? Cerita di khabar dia dah keluar lah, balik beritahu dia keluar 40 hari keluar. Maka itu mengumpat namanya, bahaya. Kedua, ia akan jadi bertambah besar dan berebak. Macam mana kata nak mula-mula buat usaha agama? Kita usaha betulkan ziarah, maaf, muzakarah dan lain. Jika tidak, kita diam. Umar dan kata, jika datang keburukan dalam kalangan kita, maka kita kebumikan dengan diam. Maknanya
zaman Umar telah hidupkan apa, sahabat-sahabat telah kumpulkan Quran. Maka dengan Quran itulah bermulanya bagaimana masa di Mekah, kisah zaman apa, dia menyuruh umat ini membuat tabligh. Bila kita ceritakan keaiban, maka ia akan hidup. Kalau kita diam, ia akan mati. Dengan diam, kita dapat tanam dan kebumikan keaiban dalam muasyarat. Sembunyi keaiban adalah kewajipan. Buka keaiban orang lain di kalangan ramai tidak dibenarkan. Mengumpat orang Islam haram, mengumpat orang bukan Islam pun haram. Dan kehidupan beramai-ramai bermasyarakat dengan tertib ini akan wujud kasih sayang, satu hati, bantu-membantu. Kehidupan kita akan jadi baik dan mahul kita juga akan jadi baik. Dengan mahul ini hati kita akan bersih. Mahul. Dengan suasana ini kerja kita akan jadi lebih kuat dan lebih banyak kerja akan datang. Lagi banyak pengorbanan akan lahir. Orang-orang yang akan datang pada mahul ini pun akan dapat manfaat yang baik. Bila mahul telah rosak, maka kerja akan jadi kurang, akan susah untuk bergerak, dan orang yang datang pada mahul ini akan jadi benci pada kerja ini. Kita buat kerja agama pada semua tempat, di rumah dan di lain-lain tempat. Juga di pejabat boleh buat, kebun, di mana-manalah. Kita kena buat kerja ini tertib. Pertama, bermaaf-maafan. Kedua, dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ketiga, dengan target dan beri kelebihan amal. Keempat, bertolak ansur. Dan yang kelima, sangka baik. Wallahu a'lam. Saya simpulkanlah hari ni, maknanya daripada apa yang maksud Quran hadis ni ialah kalau di rumah kita tiada mahul ini, kita tidak akan dapat buat usaha agama di rumah kita. Di rumah kita kena memuliakan orang-orang rumah kita, ajar mereka adab, ajar adab kesopanan pada keluarga adalah kehendak agama. Pada anak dan keluarga, usahakan suasana ini. Kalau tidak ada suasana ini, akan wujud suasana kekerasan, menindas dan lain-lain. Mula sekali mereka akan benci pada bapa. Bila benci pada bapa, akan mudah terpengaruh dengan suasana yang bahaya. Kebolehan mereka akan rosak dan musnah. Jika begitu juga dengan isteri. Kata seorang wanita juga berhak atas kamu sebagaimana kamu berhak atas mereka. Semoga apa yang Maulana sampaikan hari ini mendapat taufik dan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan tasbih kifarah, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.